Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hai. Cikgu harap semuanya sihat-sihat saja ya. Okey, begitu juga dengan cikgu. Alhamdulillah ya diberi kesihatan dan juga berkesempatan untuk bersama kamu walaupun di alam maya ini untuk meneruskan pembelajaran kita dari rumah ya. Okey, baik. Cikgu berharap semua anak-anak cikgu masih bersemangat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan tajuk kemahiran proses sains dan cikgu berharap semua murid memberi perhatian ya sepanjang pembelajaran kita ini dan seterusnya bersedia untuk menjawab soalan yang akan diberikan. Okey. Okey, murid-murid, terlebih dahulu pada hari ini kita akan mula menggunakan buku modul PDPR Sains 2021 tahun 3 yang mana cikgu minta ibu bapa kamu untuk hadir ambil di dalam raga cikgu di kantin sekolah. Okey, gambar muka depan buku itu adalah seperti yang cikgu tunjukkan di skrin kamu. Okey. So, kita akan gunakan buku ini sepanjang PDPR kita. Okey, semoga murid-murid mendapat makluman ini ya. So, kita gunakan buku modul yang cikgu berikan pada kamu semua, yang cikgu photostat tu ya. Okey, baiklah. Semua orang rujuk pada buku tersebut. Okey, baik ya. Okey, sekarang buka buku tersebut. Ya, di muka yang pertama kamu akan nampak tulisan tema kemahiran saintifik unit 1 kemahiran proses sains. Okey, gambar dia macam itulah. Kemudian teruskan pergi ke muka surat pertama di mana di sini kamu diterangkan dengan kemahiran proses sains iaitu kemahiran saintifik yang pertama ya, kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Okey, sebelum ni kalau kamu ingat cikgu pernah bagi video pada kamu ya pada minggu lepas. Hari ni cikgu terangkan sedikit. Mungkin boleh dijadikan panduan untuk ibu bapa kamu dalam membantu kamu untuk memahami kemahiran ini dengan lebih jelas. Okey, di pada muka surat 1 tu cikgu sediakan sedikit nota ringkas ya bagi membantu kamu iaitu berkaitan dengan kemahiran memerhati. Ya, kemahiran proses sains memerhati ialah proses di mana kita mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua deria. Ya, pemerhatian boleh dibuat secara kuantitatif, maksudnya boleh diukur. Ataupun kualitatif, tidak dapat diukur. Yang boleh diukur ni maksudnya dari segi bilangan dia, ya, dari segi jumlah. Ya, kalau yang tak dapat diukur pula dari segi saiz, warna ya. Okey. Baik. Ni deria-deria yang terlibat semasa kita membuat pemerhatian ada 5 iaitu deria rasa, kita guna lidah ya. Deria bau, guna hidung, lihat guna mata, deria mendengar guna telinga dan deria sentuhan kita menggunakan kulit. Okey. So cikgu tunjukkan contoh bagaimana kita nak buat pemerhatian. Ada di muka surat 2 anak-anak ya. Tengok di muka surat 2. Okey. Contoh dia bagi buah durian. Ingat apabila membuat pemerhatian guna deria yang sesuai. Ada 5 deria tadi kan. Kamu pilihlah beberapa deria yang sesuai dengan situasi yang diberi. Contohnya diberi dekat sini buah durian. Okey, di sini dia bagi buah durian. So deria yang sesuai kita gunakan buah durian ya. Contoh dekat sini buah durian. So deria yang sesuai kita gunakan ialah deria rasa. Di mana kita kata isi buah durian sedap bila kita makan kan, berasa manis. Buah durian tajam, duri tajam bila kita gunakan deria sentuhan, kita guna kulit. Isi buah durian berwarna kuning, tu kita lihat dengan menggunakan deria lihat pada mata ya. Buah durian berbau harum, kita gunakan deria hidu pada hidung kita. Itu contoh pemerhatian kita gunakan deria. Bagi situasi membuat pemerhatian terhadap sebiji buah durian yang sudah masak, deria pendengaran tidak terlibat. Telinga kita tak gunakan. Okey, telinga tidak sesuai, pendengaran tidak sesuai untuk digunakan untuk membuat pemerhatian pada buah durian. Okey.
Kalau untuk telefon bunyi, kita tengok contoh yang kedua diberi dekat sini. Bagaimana kita nak buat pemerhatian. Okey. So, bila kita dengar bunyi telefon berbunyi kan, so kita kata apa? Telefon berdering. Bila kita dengar saja bunyi telefon berdering, maksudnya di situ kita sudah menggunakan deria pendengaran. Okey. Baik, itu contoh bagaimana kita nak buat pemerhatian menggunakan deria. Okey. Baik, seterusnya ini ialah pemerhatian melibatkan dua situasi ataupun dua objek. Yang tadi satu objek saja. Apabila melibatkan dua objek, kita tengok dekat situ ya, melibatkan dua objek. Okey, maka pemerhatian dibuat mestilah melihat perbandingan. Kita kena buat perbandingan. Bagaimana kita nak buat perbandingan bila ada dua atau lebih objek tersebut? So, kita kata apa? Bila kita perhatikan gambar dua ekor anak itik ni, anak itik A dengan anak itik B ni, kita perhatikan, kita guna deria mata ya. Kita kata apa? Oh, anak itik A lebih besar daripada anak itik B. Okey, anak itik A lebih berat berbanding anak itik B. Itu ialah pemerhatian bila kita menggunakan deria penglihatan. Bila kita nak membuat pemerhatian ada lebih daripada satu objek, kita kena guna perbandingan, ayat perbandingan. Kita kena bandingkan. Okey, kemahiran proses sains memerhati juga digunakan untuk mengenal pasti persamaan dan juga perbezaan. Persamaan dan juga perbezaan. Okey, so kita kata apa? Di sini hari ketiga, hari ketujuh. Apakah pemerhatian yang dapat kamu buat? Telur katak berubah menjadi berudu. Mula-mula berada dalam keadaan telur. Kemudian lepas hari ketujuh, dia sudah berubah menjadi berudu. So, apa yang kita perhatikan perubahan dekat situ? So, kita kata telur katak berubah menjadi berudu. Itu ialah contoh bagaimana kita nak membina pemerhatian. Ya. Okey. Seterusnya, kita pergi ke kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran mengelas. Okay, apa itu kemahiran mengelas? Kemahiran mengelas ialah kita menggunakan pemerhatian yang tadi untuk mengasingkan. Kita nak mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang serupa, ciri yang sama ataupun ciri sepunya. Okey, di sini cikgu sertakan contoh. Kelaskan haiwan-haiwan di bawah berdasarkan ciri yang sesuai. Dia bagi haiwan, ada 6 ekor haiwan. Kemudian dia suruh kamu asingkan mengikut haiwan yang hidup di darat dan satu kumpulan lagi haiwan yang hidup di air. So kamu asingkanlah. Okey, mengikut haiwan yang diberikan. So bila kamu dah berjaya mengasingkan kepada dua kumpulan mengikut ciri-ciri sepunya mereka, maksudnya di situ kamu sudah menggunakan kemahiran mengelas. Okey. So sama jugalah yang dekat bawah ni. Dia kata apa? Cuba kamu kelaskan objek-objek di bawah berdasarkan ciri-ciri yang sesuai. Guli, bola pimpong, gabus dan kunci. So kita nak asingkan dia mengikut bagaimana? So kita boleh asingkan sama ada objek ringan dengan berat. Kemudian kita senaraikanlah objek mana berat, objek mana yang ringan. Contoh, guli dengan kunci berat, bola pimpong dengan gabus dalam kumpulan objek yang ringan. Itu kemahiran mengelas. Seterusnya kita pergi ke kemahiran prosesan yang ketiga, iaitu mengukur dengan menggunakan nombor. Okey. Bila disebut tentang mengukur menggunakan nombor, dah tentulah mengukur dan menggunakan nombor ini kita menggunakan kemahiran membuat pemerhatian secara kuantitatif. Kuantitatif tadi apa maksud dia? Yang boleh diukur. Yang boleh diukur dengan menggunakan alat piawai dan juga pada alat tersebut ada unit-unit piawai. Ya. Okey. Sebagai contoh, nanti cikgu akan tunjuk apa maksud unit piawai. Kemahiran membolehkan murid mengukur, menyukat sesuatu objek dengan tepat. Bila kita gunakan alat yang ada unit piawai, kita akan dapat ukuran yang tepat. Kalau kita nak ukur meja, panjang meja, dah tentulah kita kena gunakan pembaris. Pembaris ialah alat ukuran piawai. Mengukur ketinggian pokok yang sedang membesar dengan menggunakan pita pengukur. Pita pengukur ni atau pembaris. Pita pengukur tu yang macam kita pergi kedai buat baju tu. Yang lembut tu kan. Yang panjang tu. Tu kita panggil pita
pengukur. Di pita pengukur tu ada nombor, ada angka. Okey. Baik, seterusnya sebelum tu cikgu lupa cikgu terangkan apa maksud unit piawai tadi. Unit piawai tu maksudnya unit yang ada pada alat. Unit yang ada pada alat. Contohnya kalau kamu lihat pembaris kan. Pembaris kamu, contohlah nanti kamu ambil pembaris kamu tengok. Dekat pembaris kamu dia ada angka kan? Ada 0, ada angka 1 dan seterusnya. Dekat pembaris tu kamu tengok dia akan ada huruf cm. 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 So cm tu maksudnya unit piawai, sentimeter. Selain daripada tu ada kilometer, ada meter, ada milimeter. Tu untuk ukuran panjang. Kalau kita nak menyukat suhu, kita gunakan darjah Celsius. Okey, 0C kan yang mungkin kamu pernah dengar. 0C tu iaitu 0 darjah Celsius untuk suhu. Kalau untuk jisim pula macam mak kita pergi beli ikan apa semua dekat pasar tu, ya, kita timbang, letakkan ikan atas alat penimbang iaitu neraca empatan. Alat piawai dia. So unit piawai bagi alat penimbang tu yang digunakan ialah gram kilogram. Tu kita panggil unit piawai. Okey, jelas ya? Baik, seterusnya kita teruskan kemahiran yang keempat iaitu meramal. Apa maksud meramal? Meramal ni maksudnya adalah di mana kita membuat jangkaan awal. Ya, kita membuat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa tu belum berlaku tetapi kita jangkakan ia akan berlaku berdasarkan pengalaman kita yang lalu. Alright, so dekat sini dia bagi contoh. Baizura pergi memancing di sebatang sungai pada hari Isnin hingga Khamis dan jumlah ikan yang berjaya dipancing seperti jadual 1. Berdasarkan jadual 1, jika Baizura memancing pada hari Jumaat, ramalkan. Dia dah pergi ke belum? Dia belum pergi. Dia pergi hari Khamis. Ini dia suruh ramalkan kalau Baizura pergi hari Jumaat. Berapa pula ekor ikan yang dapat dipancing? So kita buat ramalan lah. Okey, so kalau hari Isnin dia pergi seekor. Okey. Hari Selasa 2 ekor. Hari Rabu dapat 3 ekor. Hari Khamis dapat 4 ekor. Hari Jumaat dah tentulah 5 ekor. Tu kita buat ramalan. Alright? Kita buat anggaran ya. Okey, disebabkan ni contoh yang kedua boleh tengoklah. Rajah 1 menunjukkan pokok A ditanam dalam sebuah pasu serta mendapat air, cahaya matahari dan karbon dioksida yang mencukupi. Ramalkan keadaan pokok pada rajah 1 jika tidak disiram selama seminggu. Kalau tak disiram apa jadi? Pokok itu akan layu atau pokok itu akan mati. Adakah pokok itu sudah mati? Belum. Kita ramalkan kalau tak disiram seminggu apa berlaku. Right? Baik, seterusnya kemahiran yang kelima ialah kemahiran membuat inference. Kemahiran membuat inference ni ialah satu kemahiran di mana di mana kita membuat kesimpulan awal. Kita buat kesimpulan awal ya. Kita buat kesimpulan awal berdasarkan sesuatu pemerhatian yang mungkin benar ataupun tidak benar. Dan kesimpulan tu pula mestilah munasabah ataupun logik yang boleh diterima akal. Okey, faham maksud cikgu? Yang boleh diterima akal. Okey, sebagai contoh dekat sini dia bagi gambar kambing. Ya, Rajah 1 menunjukkan kambing dipeliharai oleh Fatimah. Selepas sebulan didapati saiz kambingnya adalah seperti Rajah 2. Mula-mula kambing dia macam ni. Lepas sebulan, tu dia kambing dia dah jadi macam ni. Okey, mengapakah saiz kambing itu bertambah? So jawapan dia kita boleh bagi kerana kambing Fatimah mendapat kualiti makanan yang mencukupi. Yang kedua, alasan dia ataupun kita boleh terangkan bahawa kambing Fatimah mendapat kuantiti air yang mencukupi, dan juga kita boleh terangkan bahawa kambing Fatimah mendapat ruang kandang yang mencukupi. So ini ketiga-tiga jawapan ini dia lebih kepada alasan lah. Alasan yang munasabah kenapa kita kata saiz kambing itu bertambah. Okey? Baik.
Okey, ni adalah kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran berkomunikasi. Apa itu kemahiran berkomunikasi? Berkomunikasi ialah menerima, memilih, menerima, memilih, menyusun dan juga mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual atau rajah. Okey, ni contoh cikgu dah bagi dekat sini. Rajah 1 menunjukkan penyiasatan tentang saiz pan yang berbeza. Diletakkan ke dalam 250 ml. Ni 250 ml ni unit piawai lah yang cikgu sebut tadi tu kan. Di bahagian mengukur menggunakan nombor tadi. Okey, jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan. Okey, saiz pan, kecil, sederhana, besar, isi padu yang dapat diserap. Tengok kalau kecil, air yang dapat diserap 100 ml. Okey, kalau saiz sederhana 150. Kalau besar 200 ml air dia boleh serap. Okey, so ini ialah berkomunikasi di mana maklumat ini dipersembahkan dalam bentuk jadual. Ni kita panggil jadual. Bentuk ni kita panggil jadual. Okey, next. Seterusnya kita tengok yang dekat bawah ni. Yang ni dia persembahkan maklumat dalam bentuk carta palang ataupun graf. Kan yang tadi kita dah bagi tahu kan, dia boleh sampaikan dalam bentuk tulisan, bentuk lisan. Kalau tulisan tu kita tulis lah. Nama saya Ali. Saya darjah 3. Saya mempunyai ketinggian iaitu 50 cm. Tu kita tulis dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kita sebut dengan mulut, itu dah jadi lisan. Ni dalam bentuk jadual. Yang atas ni kan, ni dalam bentuk, dipersembahkan dalam bentuk jadual. Yang ni dalam bentuk carta palang ataupun graf. Graf. Okey, itu tentang berkomunikasi. Okey, cikgu harap penerangan cikgu serba sedikit dapat membantu kamu untuk menjawab soalan sekejap lagi di buku yang sama. Okey, baik. Okey, sekarang tiba masa untuk kita membuat latihan. Latihan kamu boleh buka pada buku modul yang sama di muka surat 10. Okey, ini adalah kemahiran memerhati. Kemahiran memerhati. Okey, dekat situ dia kata apa arahan dia. Arahan sangat penting. Kamu kena baca arahan elok-elok. Nyatakan deria. Tadi kalau kamu ingat lagi, cikgu dah terangkan ada 5 deria kita tadi kan. Penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan juga rasa. Gariskan kata kunci deria dekat atas tu. Okey. Baik. Seterusnya cikgu bagi contoh lah. Okey, kita garis tadi deria kan. Okey, yang pertama sekali kita tengok tu gambar apa? Ada seseorang ingin menyentuh kulit durian. So dia guna deria apa anak-anak? Dia guna deria sentuhan. So kita ejalah sentuhan. Contohlah. Okey, bila kita dah guna sentuh. Sentuh. Okey, so kalau kamu kata sentuh, kamu tulislah dekat situ. Sentuh, cikgu bagi contoh. Kamu tulis dalam kotak lah. Ni cikgu bagi contoh. Okey, bila dah guna, potong perkataan tersebut. Kemudian lihat gambar yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan 6. Pilih dekat sini. Walaupun dekat sini ada 6 gambar, pilihan jawapan ada 5. Ada gambar yang kemungkinan akan ada jawapan yang sama. Okey, jangan heran pula ada gambar 6 tapi pilih jawapan ada 5 saja. Nanti kamu kosongkan pula salah. Ada deria yang boleh digunakan pada gambar yang berbeza. Deria yang sama tapi gambar berbeza. Okey, jelas? Okey, baik. Sekarang kita tengok pula soalan yang seterusnya, muka surat seterusnya iaitu muka surat 11. Ni muka surat 11. Okey, ini kemahiran mengelas. Kemahiran
mengelas. Di mana kemahiran ini, ingat balik tadi, cikgu dah maklumkan kita nak asingkan haiwan-haiwan tersebut mengikut kumpulan masing-masing. Okey, kelaskan haiwan-haiwan tersebut mengikut kumpulan yang betul. Kita tengok ada ular, ada kuda, ada rusa, ada sotong, ada siput, ikan lumba-lumba, ada helang, ada buaya. So kita nak kelaskan mereka mengikut ciri-ciri apa. Okey, untuk memudahkan kamu, ya, cikgu pandukan kamu. Sini kamu tulis berkaki. Kita kelaskan ikut berkaki. Yang kumpulan ni tidak berkaki. Kamu tulis cantik-cantik lah. Okey, tidak berkaki. Kaki. Okey. Berkaki. Cikgu sebutlah senang lah. Kumpulan pertama ni berkaki, kumpulan yang kedua tidak berkaki. So kamu carilah dalam gambar yang diberi ni, haiwan mana yang berkaki. So kamu senaraikanlah. Kemudian kumpulan kedua, haiwan mana yang tidak berkaki. Kamu senaraikan dekat kumpulan yang sebelah lagi. Okey? Boleh? Baik. Seterusnya kita pergi ke muka surat yang ke-12. Baik. Ini ialah kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor. Mengukur dengan menggunakan nombor. Okey, ni kemahiran dia, ya. Alright, menjalankan penyiasatan untuk mengukur ketinggian. Kita nak ukur ketinggian 3 pokok. P, Q, R. P, Q, R. Daripada belakang ni kan. Alright. Kemudian bantu Azni untuk mendapatkan jawapan dengan menulis jawapan. Senang saja kan. Okey, kamu tengok pokok P. Pokok P kamu tengok dekat akhir sekali pembaris yang di garis panjang tu, angka dia berapa dekat sini. So, tulis jawapannya di sini. Tengok angka dia berapa. Okey, kemudian pokok Q pula, tengok angka dia berapa dekat sini. Dekat garisan panjang tu. So, tulis dekat sini. Okey, kemudian pokok Q, berapa angka dia tu? Okey, tulis di sini. Boleh? Boleh. Okey, senang sahaja. Kemudian, muka surat ke-13. Muka surat 13, kemahiran meramal. Okey, meramal. Meramal ni apa tadi? Kita buat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pengalaman kita. So, kita tengok dekat situ. Tuliskan ramalan. Tuliskan ramalan. Okey, kita ramalkan. Bila kita siram air pada pokok, tumbuhan itu akan apa? Akan apa tumbuhan tu? Akan hidup ke akan mati? Akan hiduplah. So, kita tulis hidup. Yang kedua ni, kucing dia jumpa tikus. Kucing itu akan apa? Ya, kemudian kita tengok gambar ni, pokok ni ditebang, pokok itu akan apa? So, jawab dekat sini. Right? Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke kemahiran membuat inferen. Kemahiran membuat inferen ni apa maksud tadi? Kemahiran di mana kita buat kesimpulan awal bagi menerangkan pemerhatian yang kita dapat, ya, pemerhatian situasi pokok itu. Kita tengok pokok itu mati. Pokok itu mati. So kita buatlah inferen. Kenapa pokok itu mati? Pokok itu mati kerana apa? Contoh, kerana tidak mendapat air ke, ya, pokok itu mati kerana tidak disiram ke, pokok itu mati kerana tidak mendapat baja yang mencukupi ke. Okey. Pemerhatian yang kedua, Nora menutup telinga. Tengok Nora tutup telinga dia. Okey. Kenapa Nora tutup telinga? Nora menutup telinganya kerana apa? Tengok di gambar tu. Boleh? Okey, bagus. Alright. Seterusnya, kemahiran yang terakhir yang kita pelajari hari ini iaitu kemahiran berkomunikasi, ya. Berkomunikasi tadi kita ingat balik apa maksud berkomunikasi. Kita nak sampaikan maklumat dalam beberapa bentuk, sama ada dalam bentuk lisan, tulisan, ya, jadual, carta ataupun graf. Yang ni kita nak kumpulkan maklumat dalam bentuk
Jadual ni kita panggil jadual. Kita panggil jadual. Okey, macam mana kita nak buat yang ni cikgu? Kita baca penerangan, kita kumpulkan maklumat dan kita masukkan dalam jadual ni sahaja. Senang saja. Raja 1 menunjukkan 3 ekor. Ni maaf ya, cikgu baca arahan dulu. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan maklumat yang diberi. Ini maklumat. Ini maklumat yang diberi pada kita. Raja 1 menunjukkan 3 ekor anak ayam yang dipelihara oleh Sarbi di sebuah sangkar. Sarbi memberikan makanan dan air yang mencukupi. Dia bagi makanan dan air secukupnya. Dia menimbang berat anak ayam setiap hari selama 4 hari. Ada berapa hari? Dia kata 4 hari. 4 hari. Hari pertama. Ni ada hari kat sini kan. Dia dah tulis hari kan. So kita lengkapkan hari pertama kita tulis. Berat anak ayam berapa? 250 gram. 250 gram ni kita tulis dekat petak yang pertama ataupun jadual di baris yang pertama, iaitu 250 gram. 250. Kita pindahkan saja maklumat tu. Okey, ni hari kedua pula. So kita tulis hari kedua. Okey, hari kedua berat anak ayam berapa? 320. Tulis dekat petak yang kedua sebelah kanan tangan kita ni. Tulis dekat sini. Okey, 320. Hari ketiga pula. Okey, hari ketiga berapa tadi anak ayam dia? Hari ketiga kan. Berapa berat anak ayam dia? Dia kata 390. Kita tulis pula dekat baris yang ketiga ni. Kita pindah saja maklumat yang kita dapat dari dalam bentuk tulisan tadi ke bentuk jadual. Okey. Pada hari keempat, tengok hari keempat berapa pula anak ayam dia berat? 460. Tulis dekat sini. 460, tulis dekat petak yang keempat. Boleh anak-anak? Senang sahaja kan? Okey, so cikgu harap anak-anak cikgu dapat menjawab soalan hari ini dengan cemerlang. Dan jangan lupa setelah siap, ya, hantarkan jawapan-jawapan ini ke dalam grup kita untuk cikgu rekodkan penglibatan kamu. Okey, so selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.